apa yang perlu kita buat mula-mula adalah melihat dia punya cross section sebab kita kena revolve. Okey, kita kena revolve. So untuk revolvekan dia, awak kena lukis bahagian ni. Bahagian ni awak buat square je, tapi ambil major dimension saja, ya. Ambil major bahagian yang berlorek dan yang putih ni pun awak tutup sebab dia ni adalah slot saja, ya, slot. So bila kita masuk inventor, sketch awak tu ambil yang itu saya ada bagi gambar kan, gambar untuk awak follow. Ni gambar ni. Okey, gambar ni. So saya dah rorekkan yang hitam ni. So follow yang hitam. Ini dah buat. Dah buat kan? Okey, follow yang hitam. Dah buat cik. Okey. Bila dah buat, okey, saya akan tunjuk. Inilah jadi dia. Okey. Nampak tak? Dimension ni 111, diameter 86 sampai sini, diameter 81 sampai sini. Step yang saya tunjuk untuk buat center line ni sama macam practical task yang kedua kan, sebab kita buat profile sebelah kanan ni. Kemudian kita akan revolve. So tinggi tebal ni adalah 6, tebal sini 8,5, tebal dinding dia 1 mm. Daripada dinding dia punya diameter dia adalah 95. So dia sama macam drawing yang ditunjukkan dalam. Okey. 111 95. Ambil yang ni 81, 86. Jadi kita tak ambil yang slot ni. Kita abaikan yang slot ni sebab kita akan buat kemudian. So biasanya solid modeling kita ambil major dimension dulu untuk kita buat solid model. Barulah kita pergi pada yang benda-benda yang kecil ya, seperti slot, chamfer, flange dan sebagainya. Okey, kalau awak dah selesai yang tu, apa yang perlu kita buat adalah kita revolve. Okey, pastikan tiap line ni tertutup, close ya, close loop. Kalau dia tak close, dia akan keluar error. So kita revolve. Kalau revolve dia jadi macam ni. Saya rasa semua dah boleh buat revolve. Sampai tak sampai revolve ni? Sampai tak? Sampai dah cik. Dah selesai kan? Okay, next kita nak buat apa? Kita nak buat extrusion. Kita nak buat ni. Kita nak buat dia punya bibir atas. Ni bibir atas. So, untuk buat bibir atas ni dia kena sketch. Okay, dimension dia diberikan oleh bibir. Awak pergi dekat sini, awak ambil dia punya bibir. So, bibir atas dia yang ni ya, yang ni. Bibir atas. Tengok dimension dia. So, ambil dimension 60 darjah. Okey, 60 darjah. Radius dia 6,5. Okey, jangan buat yang benang ni lagi, buat dia punya bibir. Okey, yang ni 95. Okey, sebab dia dah ada dimension, dia tak boleh dimension. So radius ni 6,5. So, yang ni 95. Okey.
Awak buat bulatan 95 darjah. Kemudian awak buat line ni dia simetri, ya, dia simetri. Dan sudut dia adalah 60 darjah. Kalau kita tengok daripada drawing ni, dia bagi dia punya jarak untuk pusat bulatan tu, ya. Untuk dapatkan 6,5 tu dia bagi 58.5. So kita check daripada sini center ni kepada center ni adalah 58.5. So awak buat bulatan tu dulu, kemudian barulah awak buat line, ya. Buat bulatan tu dulu, kemudian barulah awak buat line. Buat bulatan ni dulu. Yang buat line ni yang menyentuh bulatan 95, dan di sini awak guna apa? Dia punya tangent constraint, ya, guna tangent constraint. Ini dengan yang ni mesti tangent. Okey, ini dah ada, ya. Kalau kita tengok dia punya constraint tu, saya dah tunjuk ni. Okey, ini sama dengan sini. Sama kan? Equal sign. Yang ni tangent. Bulatan ni dengan garis ni dia tangent. So itu je constraint yang. So pastikan dia simetri dan bukan sengit, ya. Jangan dia terlebih sini. Dia simetri. Ada soalan? So bila kita dah buat sketch tu, barulah kita finish sketch, ya. Dan kita extrude. So extrusion dia, tebal dia adalah, kalau kita tengok gambar ni, tebal dia adalah 6 8 mm, ya, 8 mm dia punya tebal bibir. So kita kena extrude dia jadi 8 mm. Okay. So extrusion dia 8 sini, extrusion dia 8 mm ke bawah, ya, ke bawah. Jangan buat ke atas, jangan buat ke atas ni. Okey, dia ke bawah. 8 mm. Okey. So, bila kita dah siapkan satu flange bibir ni, lips ni, kita guna circular interpolation. Tapi sebelum tu, sebab dia sama je bibir ni untuk 3 bibir tu, kita tebuk dulu, ya, kita tebuk dulu. So kita tebuk menggunakan M6 full depth. Okay, kalau tengok daripada label diagram tu, dia tulis M6 times 1 6H 3 places. 3 places maknanya 3. 1, 2, 3. Okay. So, tebuk dulu lubang thread. Guna M6 kali 1 through hole. Through hole maknanya tembus lah. Ya, tembus. So, kita tebuk lubang. So, awak tebuk lubang sini, awak tengok dia punya setting. Hole dia mesti threaded, ya, threaded. Tap hole. Panggil sini tap hole. Kemudian seat dia tak ada, ya, tak ada seat. Seat maksud dia bahagian atas ni. Jenis apa? Sport face ke, counter bore ataupun counter sink. Tapi ni tak ada sebab dia flat. So yang ni true, ya, true. Direction ke bawah, termination dia true pun tak apa, ya. Oh, maknanya tembus.
So, bila dah ada thread ni, barulah awak buat circular interpolation. Okay, circular interpolation bila mana bibir ni dah penuh dia punya feature dia. Feature dia ada threaded hole, dia ada extrusion, barulah kita buat dia punya circular interpolation. So dia ada 3. So guna circular interpolation. Okay. Feature dia awak pilih yang tadi, yang ni berserta dengan lubang tu ya. Dua-dua tu awak kena pilih. Berserta dengan lubang. Circular interpolation. Okay. Tahu tak macam mana nak buat? So pilih 3, 360 dia automatik dia akan bahagi 360 bagi 3 dia 3. So 120 antara bibir. Okay. Contoh dia adalah saya buat ya. Okey, awak guna circular interpolation, dia akan tanya feature dia mana yang awak nak nak copy ya, copy. So rotation axis. So awak tak tahu kat mana, awak buka dia punya origin ya. Awak tengok paksi dia kat mana. Kalau X dia kat bawah bukan. Y dia betul, bukan Z ya. So Y. Pilih dekat sini. Ya, pilih dekat sini. So number ni 3. So automatik dia akan bibir ya, lips. Ada soalan? So kita pilih orientation rotational yang mula-mula sekali ya, dia ikut radius dia. Dia ikut. Kalau yang ni dia akan jadi macam lain. Nampak tak? Kalau salah tekan yang ni dia jadi macam lain. Ikut rotational orientation. Yang ni disebut sebagai fixed orientation. So kita guna rotational orientation. So dia ikut radius garisan bulatan. Okey, bila kita dah ada circular interpolation, kita nak buat the next adalah bibir bawah. Okay, bibir bawah. So, bibir bawah kita akan sketch atas permukaan ni. So, bibir bawah dia adalah sketching ya. So kalau awak tengok bibir bawah dia dalam gambar ni adalah yang ni. So sama macam yang bibir atas, tapi position dia awak kena tengok betul-betul ya. Dia yang ni dekat atas, yang bibir kecil ni, bibir besar dia duduk 90 degrees daripada bibir kecil ya. Dia berada pada 8,5 punya ketebalan. So radius dia 12, yang ni sudut kandung dia 70. Okey, buat yang tu dulu. Di sini sketch atas permukaan ni ya. Kalau awak tengok, okey. Yang ni saya buat sebelah, bukan saya buat ya, student saya buat ni dia buat sebelah kiri. Jadi position dia sama sebab kita hanya ada 2 je bibir, sama ada awak buat sebelah sini ataupun sebelah sini. Okey. Dia tak menjadi kesalahan sebab dia dimensi dia adalah sama. Cuma dimensi ni kena follow lah R12 dengan 30. So awak sketch dekat sini, guna buat bulatan ni dulu. Bulatan ni adalah 95 juga macam tadi. Bulatan dia 95. Sebab kita nak pastikan dia kena dekat dinding dia tu. Wall dia. Wall manifold ni. So wall manifold ni adalah 95. Kalau awak tengok wall manifold ni 95 dia dekat sini. Nampak tak ni? 95. So kita ambil radius pun 95. Diameter pun 95. Sebab dia mesti masuk kepada wall. Ya, jangan terkeluar daripada wall, nanti awak ada ruang kat sini.
Kalau diameter dia bukan 95. So, diameter 95 maknanya dia dekat dinding bahagian dalam. So, saya dimensionkan. Ini 70. Dan ini adalah radius dia. Mesti 12. Ya. Okay. Sama macam bibir atas. Tapi yang ni kita buat bibir bawah. Bukaan dia bahagian sini. Bahagian bawah. Okay. Awak buat radius dulu. Ini ke radius dia, diameter dia 95. So apa jarak ni kan? Jarak ni pun mesti ada dekat kita punya drawing. Ada diberi dalam $60, nampak tak ni? 60. Daripada pusat ke pusat bulatan ataupun untuk radius 12 ni, jarak dia mesti 60. So buat dulu, tanda dulu dia punya tu mesti 60. So, kita ambil dimension daripada sini ke sini mesti 60. So dapatkan sini, dan sini sama juga kita guna tangent punya constraint ya. So line ni mesti tangent dengan curve. Guna tangent punya. Ada soalan tak? Ini contoh macam mana buat. Okay. So mula-mula awak buat bulatan. Radius 12. The center ni. So ni. Dan distance dia awak ukur dia jadi 60. Dan line daripada sini awak agak-agak sini lah, ambil daripada 95 ni pergi dekat bulatan. Okey. Kemudian awak guna constraint tangent sini kan. Show dia keluar simbol tangent ni. Itu juga this one. So kalau awak tengok sengit kan, awak tak boleh nak buat apa, awak mirror je. Pada line ni awak mirror je. Okey, katalah saya nak mirror. Senang. Pilih dia ni. Saya mirror. Okey, guna mirror this line. Mirror line ni awak kena pilih paksi apa, ya? Paksi mana untuk mirror line. So kalau tak ada line untuk mirror, sini pun tak boleh pilih. Awak lukis dulu line dia. Ni awak lukis dulu line dia. Pada center ni, awak lukis dulu line dia. Okey, baru ada line. So kalau nak senang, awak tukar dia jadi construction line lah. Supaya dia tak terlibat dalam kita punya sketch. So awak mirror this one, pilih mirror line, pilih yang ni. Line. So awak ada dua line yang sama. So, kalau awak dimension pun dia akan jadi 30. So dia bukan ni jadi tengok 70.
Dia lari kan? So, lari awak buat balik. Cancel balik ni. Constraint balik. Kemudian awak trim. Trim dulu. Trim. So, awak equalkan dulu. Equalkan ni. Dan awak buat. So, tengok dia punya dimension dekat drawing. So 60 meter square. Itu je ada kan. So yang ni mesti 70. Check dulu. Okay, awak kena trim dulu trim dulu. Lepas tu nak dia lari. 60. Sini 12. Okay. So, sini dah ada 24, so dia tak label 12. So dimension tak boleh banyak sangat dimension, jadi dia jadi constraint. Okay, nampak? Sama kan kiri kanan? Okay. Ada soalan tak? Ada soalan ke tak ada? Nampak tak saya buat tadi? Awak buat banyak kali kalau keluar error pun awak buat sekali. Padam buat balik, padam buat balik. Jangan banyak sangat dimension ni sebab dia akan mewujudkan constraint. Dia akan keluar error. So, ini parallel, equal. Sorry, equal. Salah constraint. Ini equal, bukan parallel. Tadi saya pilih parallel. So, ini equal dengan. Okay. So, dia dah ada constraint kat situ. Kalau saya on constraint tu, dia keluar. Saya off-kan constraint. So, faham tak macam mana buat ni? So, guna diameter bulatan besar ni 95 ya. Supaya dia ada dekat dinding, wall gitu. Okay, saya padam balik. Okay, bila kita finish sketch, kita extrude ya. Extrude dia, kalau kita tengok gambar ni, tebal dia adalah 8.5 ya, 8.5. Kalau kita tengok extrusion dia 12.5 kat mana? Gambar ni bukan 8.5. 12.5. Kat bawah ni, gambar bawah. Ini 12.5. Ini 8. Ini 12.5. So kita nak ada dua. Dia punya flash ni kita nak ada dua. Punya bibir ni. Tapi sebelum tu kita kena tebuk lubang. So kita tengok gambar ni dia ada lubang. Lubang dia bukan threaded, bukan tab hole. Cuma lubang biasa saja yang kita drill diameter 10.5 tembus ya, tembus. Through ni maknanya tembus. Dua places maknanya dua tempat lah, dua, satu,
Okay. Kita hanya ada dua bibir yang bahagian bawah. So tembus, so awak drill dekat sini. Macam nak drill kau guna hole, awak klik atas ni dan klik dekat dia punya curve ni supaya dia cari dia punya concentric dia. Okay, bukan threaded, awak pilih through hole, ya, through hole, non seat, ada seating. Diameter dia 10 point. So dia bukan distance, dia through all. Ya, dia through all maknanya dia tembus. Okey. Awak tebuk dulu barulah awak buat circular interpolation. So saya tebuk lubang 10.5. Okey. Kemudian circular interpolation untuk dua bibir tu sama, sebelah kanan dan sebelah. Kita tengok daripada top view dia, bentuk dia macam ni, mesti sama bentuk dia, ya. So drawing kita pun mesti sama macam model kita. Ni kan. So lubang ni, bibir ni 1, 2, 3. Sini ada bibir bawah, 2 kiri kanan. Mesti bentuk dia sama macam ni. Okay, next adalah kita nak buat kotak tu, ya. Kita nak buat kotak. So dia kena create work plane ni, ya. Work plane ni kita kena create. Visibility. So kita nak buat work plane ni. Macam mana kita nak buat work plane ni? Work plane ni digunakan untuk kita buat petak tu, kotak. Kotak tu kat mana? Kotak tu dekat sini. Ini kotak dia, ya. So plane daripada tengah ni kita kena offset dia 66.8 keluar ke kiri, ya. 66.8. Setelah saya buat plane, ya, saya tunjuk macam mana buat plane. So kita pergi plane, kita ambil plane dia, cari kat sini, ya, YZ plane. Okay. Kemudian kita nak offset dia ke kiri, kan, drag dia. Okay, nampak tak? Dia boleh kanan, dia boleh kiri. Kita tengok petak tu duduk kat mana, belah kanan ke belah kiri. So, dimension dia berapa? Kalau tengok sini, kalau tengok ni dia duduk kat sini setentang, setentang. Kalau kita punya gambar tu mesti setentang. Setentang dengan sini, kan. So 66 point. Kalau tengok kalau direction sini negatif 66.8. Kotak negatif. Ada display, ya. Plane. Faham tak? Faham, Cik. Macam mana nak buat plane tu? Saya tunjuk sekali lagi, ya. Delete dulu. Plane. Macam mana kita nak buat offset plane tu? Masa practical task 2 kita offset juga, tapi kita kena rotate, kan. Kita kena rotate ikut tu, dapatkan dia punya distance untuk sudut condong tu, kan, jarak condong. So ini tak payah condong-condong, dia straight saja. Awak tekan plane ni, awak pilih plane mana. Dekat origin ni dia ada XY, YZ. Kita akan guna YZ plane sebab dia akan tunjukkan ni. Awak pergi dekat plane ni, awak drag je keluar, ya, drag keluar. Lepas tu bagi dia punya distance negatif 66. Dapat plane.
Tujuan kita buat plane ni adalah untuk kita sketch. Kalau tak ada plane ni kita tak boleh nak sketch. Okey. Kita buat plane ni. Plane yang sama. Kemudian kita akan sketch atas plane ni. Sketch dia macam mana? Petak ni. Nampak tak? So petak ni dia punya ukuran 54 kali 45. Kita tengok gambar. Ambil dekat sini. 54 kali 45. Dia berada pada center sini. Ini center sini. So awak buat dulu line center ni senang baru awak nak. Ataupun awak boleh cari center ni. Dia mesti sama center ni. Center bulatan dengan center petak ni sama. Ya. So dia bagi dia punya distance 66.8 jarak plane tadi. Yang ni duduk center pada sini ya, center pada sini. Oh ni. Tengok dekat drawing ni. Atas dia nampak tak ni? 4 mm ni. Tengok tak ni? 4 mm daripada atas ni ke bawah ni adalah 4 mm. Okey. So ambil yang ni. Bila awak nak lukis dia punya square. Saya buat sekali lagi. Okey, plane ni. Klik dekat dia. New sketch. Lepas tu awak kena project geometry. Ya. Dia ada banyak. Project cut edges ada, project geometry boleh. Project cut edges pun boleh. Dia tak boleh. Project geometry. Project geometry ambil yang bahagian atas ni, ambil yang bahagian bawah ni. Sini. Okey lah. Itu pun dah cukup. Ya. Kemudian baru awak buat rectangle. Ya, rectangle awak buat macam ni. Agak-agak lah kedudukan dia macam yang dalam gambar. Okey, atas ni sikit. Kemudian awak dimension dulu. 4. Kemudian benda ni kita boleh drag. Okay, kita boleh drag kan. So atas ni ke atas ni dia 4 mm. Dia mesti center pada garisan tengah ni. So guna horizontal constraint, vertical constraint boleh. So kena delete dulu dia punya dimension. So kalau constraint awak tak jadi, awak delete dulu ya. Awak ambil tadi estimation. Saya buat dan baru dimension. Sorry, 54. Dimension tu jangan banyak sangat, nanti dia tak boleh control ya. Delete dulu baru buat balik. Oh dapat yang sebenar.
So dia yang ni penting, 4mm ni. Sebab dia ni ada dalam drawing. Distance dia daripada permukaan atas ni ke box ni adalah 4mm. So, kalau tengok dalam drawing, dia ni 4mm. Ni nampak tak? Permukaan dia. So yang lain awak guna je 54, 45, make sure 54 ni box ni center pada line tengah. So kita dapat box ni barulah kita extrudekan. So saya delete sketch saya tu. Nanti dia ada banyak sketch. Extrusion ya. Okey, nampak tak box tu kita extrude. So sketch tu pun saya off. Okey, nampak tak box? Okey. Pun nampak kan? Okey, nampak. Nampak tak? So box daripada sketch. So kita extrusion setting dia 2 ya, kita kena guna 2 ni. 2 next. 2 ni awak pilih dia punya badan dia. Badan manifold ni. So dia punya output dia join. So kalau kita tengok daripada sini, katalah saya nak buat okey, contoh dia extrude, ambil yang ni, okay. So 2 direction dia betul 2. So dia akan pergi pada next solid model yang ada. Kalau 2 pun boleh, 2 kau pilih this body supaya dia melekat dekat body tu, dia tak ada gap dekat body. So guna output dia. Ada soalan tak? Tak ada, cik. Okey, kalau tak ada, bagus. Saya tunjuk next one. Saya ni off, saya offkan visibility dia je. Dia ada banyak, budak ni ada banyak buat sketch. Saya kena padam certain sketch. Okay. So next, awak akan buat lubang, ya, buat lubang. So lubang tengah ni kita guna counter bore, ya, counter bore. So hole dia straight hole, tapi sitting dia counter bore. Termination dia 2. 2 ke mana? 2 ke body sini. Awak pilih body ni supaya dia tak tembus ke hujung dia. Kalau tidak, kalau awak buat through hole dia akan tembus. Taklah dia tembus. So 2 sampai kepada body, ya.
drill point dia tak apa, cuma nilai 362 ni awak kena masuk lah, 30, 118. Dalam drawing tu ada dinyatakan untuk lubang ni disebut 30, diameter 30 through to center counter bore, diameter 36 kali 2. 36 ni kepala dia 36, tebal dia 2 mm. Kalau tengok dekat setting sini, kepala dia 36, tebal dia 2 mm. Okey. Diameter dia 30. So untuk buat lubang ni awak pilih di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah petak, ya. Awak buatlah sketch dulu ke, awak tandakan dia menggunakan point, ya. Awak guna point pun apa, point. Dalam sketch tu ada point. Ataupun awak tanda garis tengah untuk lubang. Okey. Next, kosmetik je awak filletkan benda ni. So filletkan 4 mm. Fillet ni adalah 4 mm, dalam ni ada dinyatakan 4 mm. Kemudian buat lubang kecil tu countersink. Dia tak boleh, ada error. Okey, saya kena buat lubang. Okey, untuk buat lubang ni, lubang kecil ni kan, buat je satu. Dia punya feature dia, tengok dekat drawing. Lubang ni, M6 kali 1, tap hole 10 deep, countersink 6, 90. Ikut je apa yang ditulis dalam ni. Buat hole, pilih permukaan ni, kemudian pilih curve ni, ya, curve. Biarlah besar mana pun tak apa. Kemudian dia nak threaded kan, threaded M6, guna ANSI matrix M profile M6 6 mm, 6H, 6. So countersink, countersink 6 mm. So pilih countersink kat mana? Countersink sini 6 mm, type 6. Ini dah ada 90, tak payah tukar 90. Right? Lepas tu deep dia, panjang dia 10 mm kan? Macam tu. Okay, ada soalan tak? So awak follow je. Dalam drawing ni dia kata apa? M6 kali 1, ini ANSI matrix M profile, ya. M6 kali 1, 6H, tap hole 10 deep, countersink 6, diameter 6 kali 90. So apa yang saya masukkan dalam ni adalah ikut 6, size 6, M6 kali 1, 6H. So directionnya right hand track. Bukan full depth, ya, bukan full depth. Kalau full depth pun tak apa, tak ada masalah sebab dia ada depth control dia dekat. Bukan full depth, ya, bukan full depth. So, bila ada full depth, dia padam dia punya deep, kan? So 10 mm. So ujung dia 118 degrees. Dia tak on lagi dia punya tu. Benda yang tak cukup. Kita dah buat 10.
to surface. Kalau kita ada to kita pakai to buat distance. Jangan buat to dia ada distance. Ini ini 10. Mention betul. Tak dia punya preview. Check dia punya. 690 dalam dia 10. Oh ini thread full depth tak apa. Dan ni yang penting dia 10. Full depth ni maknanya thread sampai ujung dia. So tengok dia punya ni sebab apa jadi macam ni? Sebab kita punya point selection dia salah. So kalau salah awak buat balik. Baiki balik. So position ni ada banyak dua. So, padam. Pilih satu je. Sebab dia ada 2 point tu. Okay. Okay, next kita tengok dia punya distance antara lubang. Sebab apa kita nak buat rectangular pattern. Dia antara lubang ke lubang ni 46 ke kiri, 37,5 ke bawah. So awak guna rectangular pattern. Guna rectangular pattern. So, feature dia yang kita buat tadi. Direction 1. Ikut arah ni. Dia reverse. So reverse awak tekan ni, flip. So arrow ni nampak tak arrow? Arrow ni dia tunjuk arah lubang tu nak pergi mana. So, kalau dia salah arah, awak flip tadi. Dia ada 2, 46. So direction tu ke bawah pula. Direction tu line ni. Dia line. So dia betul arah ke bawah 37,5. Betul tak? Ni, oh bukan, 37. Type dia 30. Kita tekan OK. So dia akan buat 4 lubang. Guna rectangular. Okay. Kemudian barulah awak buat finishing lah. Fillet, chamfer, fillet dan kemudian awak guna yang last kali kita kena buat slot ni. Okay. Slot ni kita guna sketch. So, awak pilih atas ni, awak buat new sketch. So, dia lari ni. Dia lari. Duduk sini. So, kita buat concentrate balik. Oh, betul. So, sketch dia, awak tengok dekat dia punya gambar atas. Slot ni dia ada 2 diameter. Slot ni 108 dengan 100, dalam dia 3. So buat circle pada center ni 108,
Dengan satu lagi 100 kan. Dia awak finish sketch. Dia awak guna extrude. Pilih yang ni. Okay. Jangan pilih daripada jauh ni, tak dapat. So zoom. Pilih yang ni, tukar dia direction 3 ni. Dapat dia punya slot. Yang lain untuk fillet chain photo, saya tak payah ajar lah sebab awak dah biasa buat. Ya. Berapa dia punya fillet and. So ada soalan tak? Tak ada je. Maknanya boleh buat lah. Kan? Betul. So nanti awak buat. Saya rasa PT3 ni lebih senang lah daripada PT2. Sebab PT2 kita plane tu kita kena rotate. Yang ni straight je. Awak offset je plane tu. Awak buat dia punya petak. Ya. Petak ni tadi saya tak nampak yang 4mm tu. So 4mm tu ada sini. Daripada atas ni ke petak ni, box ni ada 4mm. Daripada situ barulah awak buat dia punya dimension 54 dan 4. Okey, awak siapkan projek ni. Minggu depan kita kena start dah PT4 ya, PT4. Practical task nombor 4. Sebelum saya start practical task nombor 4, saya akan ajar macam mana buat drawing ya, buat drawing untuk semua tu. Okey. So saya tambung sikit untuk drawing ya, untuk drawing. Sebab saya rasa simple saja drawing ni. Saya akan buka satu drawing yang dah siap lah. Itulah practical task 2 ya. Buka ini. So ini kita punya model. Model kita dalam IPT. Untuk buat drawing kita perlukan model. Dan dia akan buat dalam drawing. So dalam Inventor dia ada dua format drawing. Satu extension dia .dwg, satu extension dia saya tunjuk. So pergi kat new. Kat sini dia ada metric ya, make sure awak pilih English US metric. Dia ada English. So dekat drawing ni dia ada kat bawah ni. So, kita akan guna ISO. Satu DWG, satu IDW ya. So DWG ni biasa kita ambil daripada AutoCAD lah. Maknanya dia boleh guna pakai untuk AutoCAD dan juga Inventor. So, katalah saya nak guna IDW. So klik dekat ISO IDW. So kita tak payah ubah apa-apa sebab kita dah ada default template. Just create. So dia akan buka file yang mana dia dah tunjuk dah ada dia punya title block ya. Title block ni kita boleh edit kemudian. So ini dia punya sheet. Edit sheet. Kalau kita edit sheet dia ada akan tunjuk size dia. Okay, sheet name ni awak boleh bagi nama lah. Okay. So size yang kita pakai A3 ya. 297/420. So yang ni kita tak payah ubah apa-apa, dia langsung. Okey, kita akan guna ISO. So ini dia punya style. So mula-mula sekali saya nak awak pergi dekat manage style editor ni. Dia akan keluar menu ya. Dia akan keluar menu. Saya nak supaya kita set dia sebagai third angle projection. So dekat sini awak pergi dekat view preferences. Ini dia ada projection type, first angle ataupun third angle. So, ini yang lain tu awak tak payah ubah, biarlah macam tu. So pergi dekat third angle, save and close. Okay, kemudian kita pergi dekat place views, base. Dia mesti ada base, dia start daripada sebelah kiri, base.
Okey. Base dia akan baca daripada file mana yang kita nak lah. Macam ni saya ambil file pt02, so dia akan keluar di space ya. Saya letak dekat sini. So dekat sini dia ada tunjuk file tu daripada mana. Okey. Model state master. Style dia ada 3 style. Satu adalah hidden line, satu adalah hidden line remove, satu adalah shaded. Kita boleh tukar dia kemudian ya. Secara defaultnya dia keluar hidden line. So label dia ada view 1. Katalah saya tukar jadi front. Edit. So scale dia 1 to 1. So, dekat sini dia ada model, tak payah ubah. Yang ni pun tak payah ubah ya. Cuma kita ubah dekat sini, this menu saja. Dan ini dia punya skala ya, skala dia kita boleh pilih ataupun kita type ya. 3 to 1, 1 to 2 kecil, so kita ambil 1. So nampak tak? Ni dia punya front. Kalau tengok gambar ni tak sesuai lah, front view ni ada shaded apa semua ni. So untuk edit dia double click je ya, double click dia akan keluar edit. Kita tak nak shaded, kalau offkan shaded ni dia akan jadi macam ni. So ni dia punya front view. Dia tak keluar pula dia punya label. Okey, yang ni pun dia kena on ya. Kalau dia off dia tak keluar, dia kena on kan. Barulah dia keluar front view. Dia boleh tak dia keluar. Kalau boleh refer saya punya drawing ni untuk tengok macam mana kita label mengikut ISO 128 ya, ISO 128. So front view. So macam mana kita nak buat plan view? So kita kena project. Okay, project. Di sini dia ada projected view. Kalau kita right click dia ada projected view. Kalau dia naik atas dia pergi plan view ya. Kalau dia pergi kiri dia pergi side view. So ke atas ni dia jadi isometric. So bila dah semua awak set letak tu, awak right click, create ya, tekan create. Kalau tekan escape dia padam. Okay. Dia akan create this. So ini pun double click, kita tukar jadi shaded view. Yang ni kita buat isometric. So pastikan lampu ni menyala ya. Ini untuk edit view label. Ini dia edit dalam text format. So tak payah. Right. So yang ni pun kita boleh ubah. Okey, dalam ni saya pergi dekat front view. Kalau nampak dia punya teks ni terlalu besar, awak double click. So kita boleh tukar dia punya size. Dia kecil sikit lah, dia punya style tu kita ubah. Kena highlight dulu, kemudian kita ubah. Sama ke? Highlight dulu. So kita ubah dia punya scale. Okey, dekat sini dia ada base projected auxiliary. Auxiliary ni untuk auxiliary view sesuatu benda. Contoh dia macam ni lah. Pilih auxiliary. Dia akan tanya sini, dia akan bagi tahu select a view. View mana kita nak buat auxiliary. So, kalau kita nak view ni, dia akan bagi dia punya label dia A ya. So, kita tengok dia punya linear dia kat mana. Linear dia kat sini. Ini adalah auxiliary dipandang daripada line ni ya.
Ini auxiliary view. So dalam kita punya syllabus kita tak gunalah auxiliary view. Untuk padamkan view ni, tekan escape, awak klik dekat view tu, awak delete. So kita hanya perlu front view, side view dan juga plan view. Kalau ni tak ada label, awak double klik, awak tulis kat sini. Side. Okay. Oh, saya tak on kan gambar ni. Pentol ni. Saya tak keluar. So, ubah dia punya text size dia. Highlight dulu. Ubah dia punya. Kita pergi dekat front view ni. Dia sama je lebih kurang sebab ni front view bukan side view. Sebab dia bulat kan. So yang ni saya onkan semua hidden line ni saya kena onkan. Ya. So bila dia sama macam ni jadi macam tak sesuai. Biasanya orang buat kalau ini front view, side view dia buat cross section, ya, cross section. So ini saya tunjuk macam mana buat side view. Kalau kita nak buat cross sectional view, saya padam ni. Okey. Kita tengok dekat front view. So dekat front view ni dia ada place view, section, okay, section, detail, boleh draft break ni banyaklah dia punya tu. Kita pergi dekat section view. Ya. Select a view, select view mana yang kita nak buat cross section. Kemudian select endpoint. So kita pilih endpoint dia, ambil kat tengah. Tengah ni dengan tengah, ya, tengah yang bawah. So kita continue. So dia akan buat dia punya cross sectional. Tadi saya tekan right click, continue. Ya. So dia akan terus label BB. Ya, BB untuk BB ni. Dia tak sesuai arrow ni kat sini. Nampak tak ni? So dia tak sesuai bila kita buat cross section, kita label dalam objek. So kita kena buat center line. So kita delete dulu yang ni. Delete dulu ni. So, automatic dia punya label tu hilang. So apa perlu kita buat? Kita kena buat center line, ya. Kita pergi dekat annotate. Dekat sini dia ada center line, ya. So pergi kat center line, awak buat center line tu. So, pilih daripada tengah ni, ya. Tengah. So center line ni kita boleh tarik panjang, ya. Mula kita buat cross section, ya. Jadi dia punya label tu tak adalah duduk dalam ni, dia duduk dekat hujung ni dan hujung ni. Jadi saya tolak bawah sikit. Pergi dekat place view, section view, ya. Pilih view mana kita nak buat cross section. Dan pilih line mana. Itu right click, continue, ya. So dia duduk atas sikit lah. Tak boleh tarik panjang. Apalah, kita boleh tarik. Ni tarik panjang. Jadi bawah. Dua pada. Ini dia punya cross sectional. Ini awak edit lah. So, macam mana kita nak buat dimension? So dimension dia ada dalam annotate. So, sama juga sini. Ya,
dia ada baseline, ordinate, chain. Ini siapa belajar AutoCAD sama je. So buat dimension, buat measure dimension. So boleh tukar dia punya precision, berapa tempat perpuluhan kan. Kalau saya nak tadi saya tak ada perpuluhan, saya buat kosong. So jadi 88. So sini awak boleh buat dia punya dimension. So boleh continue dimension kat ni. So ni pun sama. Okay. Kat sini pun boleh buat. Dimension dia sama macam AutoCAD. Jangan lupa awak buat juga center line tu. Begitu juga dengan bulat ni pun. Bulat ni dia special sikit, dia boleh detect dia punya center line. So dekat annotate ni dia ada center mark. Ini center line by center, ini center mark. Center mark ni dia akan detect mana-mana bulatan ni dia akan bagi center mark. Dan satu lagi feature yang mana kita buat menggunakan command hold, awak guna ni. Hold and thread, awak tekan, awak pilih je hold tu. So dia akan detect dia punya apa ni? Dia punya spesifikasi lubang. Ini hanyalah untuk yang pakai command hold. Kalau awak buat guna extrude lubang, tak dapat. Ya. Dan contoh dia ni. Info. Mana lagi? Ini pun sama. Okey. Yang mana yang awak guna command hold, dia akan label mengikut spesifikasi lubang tersebut. Seperti yang saya tunjukkan dalam saya punya drawing. Nampak ni. Ini kalau kita guna command hold. Kita tak payah type lah balik apa dia punya lubang tu, apa dia punya spesifikasi. Yang ni pun awak boleh edit ikut macam saya edit. So center line ni saya dah tunjuk macam mana awak nak buat center line. So lubang ni dia akan tanda automatic center mark. Ya. So apa lagi ya? Sama juga lubang ni pun dia boleh detect. Lubang ni. So dimension line awak guna seperti biasa lah. Okay. Sini dah letak nama dekat sini. So, nama dekat sini awak guna teks. Awak buat petak dalam ni. Awak type je. Flying. Betul lah. Okay. Oh ni patut duduk sini, ini nama kan. Ah. Oh, biarlah nama sini. Ini mungkin syarikat apa syarikat. So
So, dia boleh ubah dia punya size. Dia besar sikit. Dia ubah dekat. Dia punya feature ni macam Word juga. Awak double klik untuk awak edit. Center. So, ini awak letak nama awak. Copy ni pun boleh. Ctrl C, Ctrl V. Boleh. Box. Okey. Ada soalan tak? Saya akan lanjutkan drawing ni untuk ada advance dia lagi. Tapi untuk sampai drawing part 3 ni sampai sini je. Okey. Sebenarnya awak kena submit satu model part dan satu lagi adalah dia punya drawing. Ya, dia punya drawing. Okey, ada soalan? Tak ada cik. Cik, kiranya kena submit gini cik. Submit model tadi, model ini drawing. Okey, yang ni model. Okay, model ni saya kata dalam IPT boleh, dalam PDF pun boleh kan. Yang ni memang dalam PDF. Macam mana nak export? Awak pergi dekat file. Awak pergi dekat export ya. Export PDF. Export PDF. Bagilah nama dia apa. Awak punya student number ya. Student number dan nama. Itulah saya tak dapat detect awak punya nama. Ini dia akan jadi PDF. Nampak?